KPM. Aduh, macam mana nak ke bandar wawasan ya? Aku dah lah kali pertama nak ke tempat ni. Macam mana nak ukur jarak ni? Jarak peta sama ke dengan jarak betul di bumi? Nak tanya siapa ya? Cikgu Fitri kan ada. Tanya Cikgu Fitri ya. Jom. Assalamualaikum, apa khabar semua? Bertemu kita lagi dalam slot menengah atas bersama dengan saya Lokman Hakim, dan hari ini kita bersama dengan cikgu kita iaitu Muhammad Khairul Fitri Ahmad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman Bentong, Pahang. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat. Laman sihat? Alhamdulillah sihat. Cikgu seperti biasa segak dan kacak. Dan juga bersama dengan jurubahasa isyarat kita, Cikgu Nurul Adina Rashid dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Seremban Negeri Sembilan. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah, terima kasih cikgu yang sudi bersama dengan kita hari ini. Baik, Cikgu Fitri, untuk segmen ini, apakah yang akan kita fokuskan dan apakah kaitan gimmick kita tadi dengan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Alhamdulillah, tadi gimmick macam tercari-cari kan. Betul cikgu. Ukuran, jarak. Betul. Lepas tu ada macam tertanya-tanya sikit lah. Sama ke peta tu jarak dia dengan permukaan bumi sebenar? Okey, itu fokus kita pada hari kita akan tengok skala yang wujud dalam peta topografi. Lepas tu kita akan belajar bagaimana kita nak ukur jarak. Nanti kita boleh gunakan ilmu tu untuk mengukur jarak. Dan seterusnya kita akan belajar tentang bagaimana kita nak kira keluasan sesuatu kawasan dalam peta topografi. Okey, baik cikgu. Jadi untuk pertama ni kita nak dengarkan dulu maksud cikgu ya. Maksud skala. Silakan cikgu. Kita nak kenalan dulu. Terima kasih Lokman. Okey, ni kita fokus kepada skala jarak dan luas dalam peta topografi. Okey, kita fokus kepada apakah itu skala. Kita kena faham dulu, kena kenal dulu. Tak kenal maka tak cinta. Dah kenal, baru kita boleh gunakan dia dalam kehidupan kita pada masa kini dan pada masa akan datang, insya-Allah. Okey, apakah itu skala? Skala ialah nisbah jarak dalam peta dengan jarak sebenar di permukaan bumi. Maksud nisbah ni adalah perbandingan. Kita bandingkan peta dengan permukaan bumi. Kenapa perlu bandingkan? Sebab kalau kita buat peta sama saiz dengan permukaan bumi, besarnya lah peta tersebut. Jadi kita nak kecilkan peta tersebut, maka kita gunakan satu perkara yang dipanggil skala. Okey. Kita boleh membuat perbandingan jarak dalam peta dengan jarak di permukaan bumi. Mungkin dalam peta tu jarak dia 7 cm contoh saya bagi, tapi permukaan bumi sebenar jarak dia adalah 7 km. Okey, dikecilkan. Okey. Seterusnya terdapat 3 jenis skala, iaitu skala penyata. Okey, apa skala penyata ni? Sabar, murid-murid di rumah dan Lokman, kita akan tahu sebentar lagi. Yang kedua adalah skala lurus dan yang ketiga adalah skala pecahan wakilan. Apa yang pecah-pecah pula ni? Nanti kita akan tahu satu persatu. Terus berikan fokus supaya kita sama-sama faham. Lokman faham, murid-murid di rumah pun dapat faham dengan jelas dan betul. Kena faham, jelas dan betul. Baik, bagus adik-adik. Kita bagi mini love sikit. Okey. Seterusnya kita tengok tadi jenis skala. Mula-mula tadi saya ada timbulkan apa jenis skala ni kan? Skala ni apa? Skala yang pertama adalah skala penyata. Apa skala penyata ni? Skala penyata ni contoh dia. Dia nyatakan dalam bentuk perkataan. 1 cm mewakili 1 km. Maksudnya 1 cm tu adalah merujuk kepada dalam peta topo, 1 km adalah permukaan bumi sebenar. Bermaksud 1 cm dalam peta, 1 cm permukaan bumi sebenar. Itu ada dipanggil skala penyata. Dinyatakan dengan perkataan. Contoh yang kedua, 1 cm mewakili 50 meter.
pun sama juga 1 cm di atas peta topografi bersamaan dengan 50 meter jarak dia di permukaan bumi sebenar. Contoh yang ketiga, saya bagi lagi 1 cm mewakili 500 meter. Okey, 1 cm di atas peta sama dengan 500 meter di permukaan bumi sebenar. Ni contohlah yang ketiga, ada 4 contoh saya berikan di sini. Kita pergi yang kedua, jenis skala yang kedua dipanggil skala lurus. Apa yang dikatakan dengan skala lurus ni? Lurus menuju jalan yang lurus, yang benar, luruslah. Okey, ini contoh skala lurus. Mungkin tertanya-tanya, nanti kita akan bedah siasat satu persatu bila kita pergi kepada peringkat yang seterusnya nanti. Ini dipanggil skala lurus. Ini contoh yang saya paparkan di slide sekarang, skala lurus yang pertama. Okey, contoh yang seterusnya adalah skala lurus yang dipaparkan juga di sini berbeza, iaitu dia ada kilometer, iaitu ada meter. Mungkin perbandingan dia adalah sedikit berbeza. Okey, yang ketiga, tadi kurus, yang ni gemuk pula garisan dia. Nampak berbeza-beza kan? Ini dipanggil skala lurus, tetapi dia ada perbezaan sedikit. Pun sama juga, kita akan pergi bedah siasat dia, fahami dia, ketahui dia apabila kita pergi kepada peringkat pembelajaran yang seterusnya nanti. Okey, yang ketiga adalah jenis skala yang ketiga, skala pecahan wakilan. Okey, ini satu titik bertindih dia panggil. Okey. Titik bertindih tu atau dalam istilah geografi dipanggil nisbah. Nisbah. Satu nisbah 5,000. Apa yang nak dinisbah kan? Pun sama juga, kita akan pergi berkenalan nanti. Kita nak tahu rupa je dulu. Belum kita kenal peribadinya. Kita kenal dulu rupa dia, nama dia dulu. Satu nisbah 10,000. Tadi 5,000, ni 10,000. Satu nisbah 50,000. Makin besar. Okey, makin besar. Yang keempat, satu nisbah 100,000. Makin besar. Adik-adik, murid-murid di rumah jangan rasa macam confused. Tak apa, perlahan-lahan kita pastikan bahawa kita kenal dulu. Okey, 3 jenis skala tadi. Yang pertama tadi apa skala dia? Skala penyata. Yang kedua skala lurus. Dan yang ketiga adalah skala pecahan wakilan. Okey, jadi kita nak kenal pastilah, kita nak uji murid-murid di rumah dengan nak uji Lokman, bukan nak uji salah. Kita nak bermesra lah, bermesra. Kita nak tanya Lokman sama ada dapat mengenal pasti ataupun tidak adik-adik ataupun murid-murid di rumah. Kita sama-sama okey, bersama kami di sini untuk kita sama-sama mengenal pasti jenis skala yang telah kita ketahui tadi. Okey, kita paparkan dahulu. Okey. Ini adakah kita jumpa tadi? Mungkin rasa-rasa macam pernah tengok kan. Betul. Yang kedua pun sama juga. Yang ini pun pernah tengok juga. Okey. Yang ketiga, ini pun pernah tengok juga. Kita nak tanyalah. Okey, Lokman nak tanya murid-murid di rumah, murid-murid boleh memberi jawapan ni. Tak apa, cikgu dengar. Okey, Lokman boleh berikan jawapan kepada 3 jenis skala yang saya paparkan di slide sekarang. Jom murid-murid bantu saya sekali. 1 cm yang pertama yang warna hijau tu. Warna hijau skala penyata sebab ditulis. Okey, dinyatakan dalam bentuk perkataan. Okey. Baik. Kita tengok betul ke tidak, sabar. Okey. Ya, betul. Okey. Tepat. Beri tepukan kepada diri sendiri. Murid-murid di rumah pasti juga boleh menjawab dengan tepat. Okey, yang kedua yang warna kuning tu, Man. Okey, yang kedua, sekejap saya ingat balik. Okey. Skala dia ada garisan. Okey, skala lurus. Okey. Lulus. Skala lurus, lulus. Betul. Begitu juga dengan murid-murid rumah pastinya mendapat jawapan yang betul. Yang terakhir yang warna biru ni. Biru jangan buat keliru. Okey. Biru. Okey. Skala sebab dia ada nisbah. Okey. Pecahan wakilan. Bagus. Pegang kepada kata-kata nisbah tadi, perbandingan terus nampak titik bertindih tu, terus faham bahawa itu adalah skala pecahan wakilan. Cikgu, ada kejaran tak? Ada. Baik. Bagi bintang kepada diri sendiri. Okey, silakan beri bintang. Dan juga saya wakil kepada murid-murid di rumah. Semua murid-murid di rumah dapat bintang yang sama.
dengan Lokman Okey. yang bersama saya di studio sekarang. Terima kasih cikgu, dan sekarang kita nak berehat seketika. Boleh cikgu? Boleh? Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam slot menengah atas. TV KPM. Ramai lagi yang keliru tentang skala penyata, skala lurus dan juga skala pecahan wakilan. Tapi tidak mengapa, hari ini kita bersama dengan Cikgu Fitri dalam slot menengah atas. Kita nak tahu lebih dalam apakah itu sebenarnya skala penyata, lurus dan juga pecahan wakilan. Silakan cikgu. Terima kasih Lokman. Okey, kita seperti mana yang Lokman maklum tadi, kita nak tahu lebih mendalam. Betul. Supaya kita punya pemahaman lebih jelas. Betul. Okey, teruskan. Kita nak bezakan sekarang ni, kita dah tahu dah tahu jenis skala seperti mana yang Lokman maklum tadi. Ada skala penyata, ada skala lurus dan ada skala pecahan wakilan. Jadi kita nak lebih mendalam. Okey, apakah yang dikatakan dengan skala penyata? Skala yang dinyatakan dengan menggunakan perkataan. Okey, perkataan. Contoh 1 cm mewakili 1 km, yang bermaksud 1 cm di atas peta mewakili 1 km di atas permukaan bumi yang sebenar. Okey, mungkin kalau kawasan itu kecil, okey, mungkin skala yang digunakan lebih besar. Kalau kawasan itu besar, skala yang digunakan lebih kecil sebab nak memastikan bahawa keseluruhan peta yang kita nak gambarkan dalam satu-satu kawasan dapat dilihat dengan jelas. Betul. Okey. Terusnya contoh kat sini saya bagi contoh 1 cm mewakili 1 km. Okey, apakah yang dia katakan yang penyataan tadi? Okey, 1 cm mewakili 1 km yang bermaksud 1 cm di atas peta. Okey, itu adalah skala penyata. Baik. Okey. Yang kedua adalah skala lurus. Bezakan jenis skala. Skala lurus. Skala lurus merupakan skala yang dinyatakan dengan garisan lurus yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama jarak dia. Okey, setiap bahagian skala lurus mewakili jarak sebenar di permukaan bumi. Okey, terdapat skala lurus mudah dan skala lurus penuh. Okey, yang ini adalah skala lurus mudah. Okey, kalau Lokman tengok kan dia ada nombor 0. Betul? Nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan ada perkataan km. Betul. Km itu mewakili perkataan kilometer. Okey. Antara 0 dengan 1, okey. 0 dengan 1, kalau sini saya boleh tuliskan sedikit 0. Okey, dengan 1. 1 dengan 2, 2 dengan 3, jarak dia adalah sama. Jarak dia adalah sama. Dan biasanya jarak ini adalah 1 sentimeter. Okey, jarak dia adalah 1 sentimeter. Bermaksud skala ini 1 sentimeter bersamaan 1 kilometer. Baik. Macam mana kita nak tahu jarak antara 0 dengan 1 tu? Mungkin kita boleh bincang-bincang, kita bincang-bincang dengan Lokman. Macam mana? Pendapat Lokman macam mana kita nak tahu jarak dia? Kita ukur cikgu. Bagus, bijak. Mestilah kita kena ukur. Dengan apa biasanya alat untuk kita mengukur? Dengan pembaris. Dengan pembaris. Bijak. Okey. Itulah cara kita nak tahu. Kalau ukur dapat 2 cm, bermakna 2 cm bersamaan dengan 1 km. Okey. Kalau kita ukur jarak dia dapat 3 cm, 3 cm bersamaan dengan 1 kilometer. Bagus. Itu adalah skala lurus. Baik. Bagus. Itu adalah skala lurus mudah. Yakni adalah skala lurus penuh. Sedikit perbezaan rupa dia. Okey, dia lebih sihat. Okey, dia lebih tebal. Okey, dan fungsi dia hampir sama. Cara menentukan kedudukan antara nombor-nombor pun sama juga dengan yang skala yang saya tunjukkan tadi, yang dalam slide yang berwarna biru itu. Sama juga penentuan dia. Dapatlah jarak dia, pastinya kita kena ukur dulu
antara satu sama lain. Berapa dapat? Contoh saya beri di sini 1 cm. Okey. Bermaksud 1 cm bersamaan dengan 1 kilometer juga sebab nombor dia 0123. Betul. Okey. Pasti murid-murid di rumah faham. Betul. Okey, faham. Lokman pun faham. Faham, cikgu. Okey, yang ketiga membezakan jenis skala juga skala pecahan wakilan. Kita tengok pecahan wakilan ialah skala yang dinyatakan dalam bentuk nisbah atau pecahan yang titik bertindih tadi. Yeah. Nisbah atau pecahan. Angka di hadapan ialah 1 cm dan merupakan unit dalam peta. Manakala angka yang selepasnya iaitu 50,000 cm adalah unit di permukaan bumi. Satu nisbah 50,000. Okey. Okey, yang pelik yang sedikit seperti mana yang kita maklum tadi yang skala lurus, skala penyata dibandingkan cm dengan kilometer ataupun meter. Yang ini dibandingkan sentimeter dengan sentimeter juga. Sama cikgu Sama. Okey, unit ukuran yang sama. Okey. Satu yang depan itu adalah mewakili skala ataupun yang digunakan dalam peta topo. Baik. 50,000 yang kedua tu, okey, unit dalam peta. Okey, 50,000 yang kedua itu, okey, selepas titik bertindih ataupun nisbah itu, okey, dipanggil unit di permukaan bumi sebenar. Kalau kita jumpa peta yang macam ini, okay, banyak sebab ia digunakan secara meluas. Betul. Bukan saja di negara kita tapi di peringkat internasional, okey, antarabangsa. Okay, menggunakan skala jenis ini, ada 3 skala ini adalah yang biasa digunakan dalam peta topografi. Okey, satu nisbah 50,000, skala pecahan wakilan ni dia agak unik sedikit, bukan pelik, unik. Okey, pastinya dia memberi manfaat kepada apa-apa perkara lah. Yeah. Okey, satu nisbah 50,000 dinisbahkan sentimeter kepada sentimeter juga. Okey, fahami perbandingan ukuran jarak ni, kita nak faham sikit. 100 cm bersamaan dengan 1 meter. Okey, 100 cm bersamaan dengan 1 meter. Okey, 1000 cm, lepas 100 1000 lah. 1000 cm bersamaan dengan 10 meter. Ya. Yeah. Okey, 10,000 cm bersamaan dengan 100 meter. Mungkin lepas ni acara sukan di sekolah, tak adalah lari 100 meter. Lari 10,000 cm. Yeah. Mungkin agak pelik bunyinya tapi itu adalah ukuran yang sama. Okey. Yang seterusnya adalah 100,000 cm bersamaan dengan 1,000 meter. Okey, maka 1,000 meter bersamaan dengan 1 kilometer. So kalau kita jumpa 1 nisbah 100,000 bermaksudnya 1 bersamaan dengan 1 kilometer. Kalau 1 nisbah 50,000, 1 bersamaan 0.5 kilometer ataupun bersamaan dengan 500 meter. Ya. Itu kena fahamlah ukuran-ukuran seperti mana yang saya paparkan di slide sekarang. Baik. Okay. Ada soalan ke tentang ni? Boleh, cikgu? Orang cakap tidaklah susah. Betul. Senang kan? Murid-murid di rumah pun pasti adalah senang je. Yeah. Okey, dan faham, kita boleh manfaatkan dalam kehidupan kita. Betul. Sekarang dan pada masa akan datang. Yeah. Okey, jadi kita nak manfaatkan kefahaman murid-murid, kita nak mungkin agak berbeza sikit cara saya ni. Okey. Sekarang ni saya bagi skala lurus. Okey, ada 1 2 3 petak tu. Ada 1, ada 2, ada 3 petak ni. Saya bagi skala lurus. Tapi saya nak Lokman dengan adik-adik dan murid-murid di rumah cuba nyatakan skala penyata dia apa, skala pecahan wakilan dia apa, berpandukan skala lurus ni. Okey, baik. Maksudnya skala lurus ni adalah dia punya panduan. Okey, skala penyata, kalau skala lurus dia macam ni, skala penyata dia macam mana? Skala pecahan wakilan dia macam mana? Okey. Okey, mungkin kita boleh bagi. Saya Lokman nak jawab, memanglah Lokman je lah, takkan saya nak jawab kan. Boleh, cikgu, saya cuba. Okay, Lokman boleh cuba. Di rumah pun boleh kita tengok terus yang serta. skala penyata untuk yang pertama tadi. Baik. 1, kalau skala lurus dia 0, 100, 200, 300. Apa skala penyata dia? Skala penyata 1 cm. Okey, Allah. Wow. Dah tertekanlah pula. Okey, tak apa, kita bagi peluang. Separuh markah, cikgu, semula. Semula. 1 cm mewakili 100 meter. 1 cm mewakili 100 meter. Bonus, cikgu. Minta maaf lah tadi. Bergurau pula kan. Tak apa. Okey. Okey, tak apa-apa. Yang ni tak bergurau. Okey, skala pecahan wakilan ni macam mana? Untuk yang pertama ni. 1 nisbah
10,000. Betul ke cikgu? Satu nisbah Okey. 10,000. Sebab Baik, kita betul. dah faham tadi kan perbandingan jarak tadi. Ya. Okey, satu nisbah 10,000. Kita pergi yang kedua, skala lurus yang kedua tu, apakah skala penyata dia? Okey, 1 cm Okey, mewakili bukan. 1 kilometer. 1 cm Mewakili 1 1 kilometer betul. Pandai lah Rahman ni. Terima kasih, Murid-murid cikgu. di rumah juga pasti pandai lah. Dah Ya. faham. Kita teruskan lagi. Okey, skala pencawakilan dia. 1 nisbah Satu nisbah 100,000. 1 nisbah 100,000. Jadi kita bagi skala lurus yang terakhir agak berbeza sikit dengan yang kedua tadi. Yang ni skala lurus penuh. Ya. Okey. 1 cm mewakili 1 kilometer. 1 cm mewakili 1 kilometer kan? Sebab sama cikgu kan? Sama, tapi kalau kita tengok rupa dia berbeza. Sebenarnya cara bacaan dia adalah Sama. Okey. Okey. Yang terakhir, 1 nisbah 100,000 juga. 1 nisbah 100,000. Tahniah. Ya. Pastinya dapat memiliki bintang-bintang berkelipat. Berapa bintang, Saya cikgu? nak bagi sebab 3 kan. Saya nak bagi 3 lah. 3 bintang? 3 sebab banyak. seronok. Seronok Ya. punya pasal. Betul. Seronok. Murid-murid di rumah faham, Lokman faham, kita bagi 3 bintang. Okey, baik. Terima murid-murid kasih, di rumah Cikgu boleh bagi Fitri. bintang sendiri. Atas ganjaran yang telah diberikan. Dan sekarang cikgu seperti biasa kita rehat seketika, boleh ya? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas. Didik TV KPM. Mesti semua murid nak tahu bagaimana mengukur jarak yang betul dan apakah alatan yang boleh kita gunakan. Mesti nak tahu kan? Jom kita bersama dengan Cikgu Fitri kita dalam Menengah Atas. Kita nak tahu apakah alatan yang boleh digunakan dan bagaimanakah ukuran yang betul. Okey Cikgu Fitri, Okey, terima kasih. silakan. Rahman, saya teruskan. Okey, kita akan tahu, kita dah tahu bahawa dalam peta ukuran dia sama dengan permukaan bumi sebenar dikecilkan. Ya. Okey, dan itu adalah yang sebenar-benarnya. Okey, sebetulnya kita akan tengok jarak. Sebab kita nak ukur jarak kan. Jarak dalam peta topografi bagaimana? Kita kena faham dulu apakah yang dikatakan dengan jarak. Jarak adalah ukuran jauh di antara satu lokasi ke lokasi yang lain. Okey. Lokman dekat sana, saya dekat sini. Jarak antara kita berdua, jarak. Dia ada jarak. Betul. Jadi kalau macam saya duduk di sini, jarak antara tempat saya dengan tempat saya tak boleh dikatakan dengan jarak sebab duduk di titik yang sama. Ya. Dia beza antara dua tempat. Itu dipanggil jarak. Dua jenis jarak iaitu jarak mutlak. Jarak mutlak ni maksud memang tak boleh nak ubah dah. Kekal. Betul. Okey, kekal. Jarak mutlak dinyatakan dalam unit meter atau kilometer. Kalau dalam sentimeter kan dia panjang sangat ataupun besar sangat nilai dia. Jadi kita gunakan meter. Okey, berapa ratus meter, berapa kilometer, ratus kilometer. Okey, tetap dan tidak berubah. Tetap. Contohlah, saya duduk di satu kawasan, ke satu kawasan jarak dia 5 km. Yeah. Hari ini tetap 5 km. Hari esok tetap 5 km. Dia tidak berubah. Itu dipanggil jarak mutlak. Okey. Yang kedua adalah jarak relatif. Relatif ni maksud dia jarak dinyatakan dalam kos dan masa. Mungkin daripada satu tempat ke tempat yang lain, kalau jarak mutlak dia adalah 5 km, tapi jarak relatif dia berbeza-beza berdasarkan kos dan masa. Baik. Kalau saya naik kereta, mungkin kos dia lebih tinggi berbanding dengan saya berjalan kaki. Betul. Tapi masa untuk saya ke tempat tersebut, okey, lebih cepat berbanding saya berjalan kaki kalau saya naik kereta. Betul. Sebab tu dia kata jarak relatif. Jarak mutlak dia 5 km, naik kereta sampai cepat, tapi kos dia lebih tinggi berbanding dengan berjalan kaki. Kos dia rendah tapi masa dia lebih cepat. lama. Betul lama. Berjalan kaki. Okey. Itu tidak tetap dan boleh berubah-ubah kerana pelbagai faktor lah, seperti mana yang saya maklum tadi, naik kereta, jalan kaki, naik motosikal. Mungkin naik kereta lebih lambat berbanding naik motosikal kerana aliran trafik yang perlahan. Betul. Okey, itu dipanggil jarak.
Okey, boleh faham Boleh cikgu? Boleh, alhamdulillah. Saya teruskan. Okey, mengukur jarak dalam peta topografi. Macam mana kita nak ukur? Okey, adakah ada cara-cara tertentu? Sudah pastinya ada cara-cara tertentu untuk kita mengukur jarak sebenar. Okey, perbandingan antara peta topografi dengan permukaan bumi sebenar. Okey. Mengukur jarak lurus. Jarak lurus ni contohnya luruslah, tidak ada bengkang, tidak ada bengkok, tidak ada berbelok-belok. Lurus. A ke B lurus. Itu dipanggil jarak lurus. Okey, yang dua adalah mengukur jarak melengkung. Melengkung ni dia tak lurus lah, ada melengkung kan. Dia bengkang-bengkok, itu dipanggil jarak melengkung. Baik. Okey. Jadi jarak lurus ni kita boleh guna alatan. Alatan yang sesuai digunakan untuk mengukur jarak lurus di peta topografi. Yang pertama adalah jalur kertas. Okey. Jangka tolok, pembaris. Nanti kita akan tunjukkan bagaimanakah rupa. Kita kadang tahu nama tapi tak tahu rupa. Betul. Saya tengok ni macam Lokman ni macam pernah jumpa tapi saya tak tahu nama. Betul. Okey, itu kita kena tahu nama, kena tahu rupa. Mengukur jarak melengkung pun menggunakan jalur kertas dan benang putih. Okey. Ni kertas. Saya tak tulislah label dekat slide ni. Okey, sebab nanti kita akan tengok rupa sebenar. Okey, ni ada gambar. Okey, ini dipanggil jangka tolok. Jangan tertukar kerana kedua-dua belah kakinya ada benda tajam macam jarum tu. Kalau yang satu pensel, satu tajam tu dipanggil jangka lukis. Jangka lukis beza. Jangka lukis berbeza. Ini dipanggil jangka tolok, ada pembaris, dan ada benang putih. Baik. Tu dekat depan Jadi Lokman mungkin tu. saya boleh tunjukkan cikgu. Okey. Yang pertama tadi kita ada jalur kertas. Jalur kertas. Kertas. Kita nak ukur jarak lurus, jarak melengkung pun boleh guna jalur kertas. Okey, adanya jangka tolok. Okey, jangka ada tolok jangka tolok tu. Hati-hati. Hati-hati kerana Kan tajam. tercucuk, Okey, amaran. menangis kita. Amaran. Okey. Yang ketiga pembaris. Semua murid-murid tahu pembaris, pasti pernah bertemu macam-macam pembaris lah. Jangan salah faham pula. Lokman tunjuk yang ada warna kuning. Tak semestinya kalau tak ada warna kuning bukan pembaris. Betul. Macam-macam gaya, macam-macam warna. Dan yang terakhir adalah benang berwarna putih. Jangan ambil benang mak marah mak minta marah, izin. Minta izin boleh. Ataupun minta dengan cikgu. Cikgu kan baik hati. Cikgu baik hati. Boleh bagi. Tahu tak kenapa kena guna warna putih? Kenapa cikgu tak boleh ke warna hitam? Warna apa lagi? Hijau. Macam saya suka warna merah kan? Merah. Tak boleh ke cikgu? Tak boleh ke? Boleh. Tapi nanti dapat ukuran yang tidak tepat kerana warna pada benang tu mengganggu kita punya penandaan pada benang. Sebab benang ni kita nak ukur dan kita akan tanda pada tempat bermula, tempat berakhir. Dekat mana? Kalau guna warna putih, kita tanda pen berwarna biru, jelas lebih pada jelas, pandangan mata dan dapat ukuran yang lebih tepat. Okey, pergi kepada yang seterusnya, Man. Boleh cikgu, silakan. Okey, pergi pada yang seterusnya, kita ada teknik mengukur jarak lurus. Dia ada teknik dia, cara dia. Kalau kita main redah aja, kita salah teknik, kita tak dapat cara yang betul. Okey. Yang pertama, kita tandakan lokasi. Dekat mana kita nak ukur? Apakah lokasi dua lokasi tersebut? Langkah kedua, kita lukis garis lurus. Mungkin boleh buat catatan sikit. Nanti nak tanya ni kalau bahaya ni cikgu mungkin tanya lalang kan. Okey, langkah ketiga, ukur dengan pembaris. Saya pakai cara yang paling mudah sekali, iaitu pembaris. Okey. Yang keempat, kira jarak sebenar berpandukan skala. Jarak sebenar berpandukan skala. Ini jarak lurus. Okey, saya nak tunjuklah dekat macam mana nak ukur jarak lurus. Boleh cikgu? Okey, saya tunjukkan supaya kita nampak, Lokman faham, murid-murid di rumah pun dia faham. Saya bagi dua lokasi sebab jarak adalah melibatkan dua lokasi. Betul. Okey, saya bagi lokasi. Yang pertama adalah sekolah. Yang kedua adalah balai polis. Okey, ini adalah singkatan bagi simbol peta. Saya ini bukanlah peta topografi yang sebenar, tapi saya wujudkan ni besar sikit supaya Lokman lebih faham, murid-murid di rumah lebih faham juga. Dua lokasi, sekolah dengan BP itu adalah balai polis. Okey, macam mana kita nak ukur jarak antara kedua-dua kawasan ini, dua tempat ini? Kita gunakan pembaris. Pembaris
Tapi saya nak guna pembaris yang besar tu, Man. Ya, boleh cikgu, ke? saya ambilkan. Saya nak gunakan pembaris besar. Kenapa cikgu gunakan pembaris besar? Sebab peta ni besar. Ya, Kalau sesuai. peta yang kecil seperti mana di depan Lokman tu, kita gunakan pembaris yang kecil. Sebab kalau kita gunakan pembaris besar, tak sesuai. Kita sesuaikan dengan keadaan. Keadaan dia adalah peta yang besar, kita gunakan pembaris yang besar. Jadi kita ukur lah. Kita ukur antara dua kawasan ini. Okey, gunakan pembaris. Okey, kosong. Ataupun kita buat garisan dulu. Langkah kedua tadi apa, Man? Langkah kedua ialah kita lukis garis lurus. Garis lurus. Dah tahu dah dua garis lurus kat situ. Lepas tu kita ukur lah. Dengan ukur pembaris. dengan pembaris. Nilai dia dapat 34 cm. Baik. Okey. 34 cm. Okey, kita nak yang ketiga. Yang keempat. Kira jarak sebenar berpandukan skala. Saya bagi skala kita dah belajar kan. 1 nisbah 100,000. Contoh kat sini. Semua murid-murid dah tahulah. Murid-murid dah tahu 1 ni sama dengan 1 kilometer. Tadi dapat 33 cm. Ya. Maka jarak balai polis dengan sekolah adalah 33 darab dengan 1. Sebab 1 cm 1 kilometer. Betul. Bersamaan berapa? 33 kilometer. Kilo pandai. 33 kilometer. Ni sambil saya mengajar ni, sambil saya bertanya. Betul. Tanya menunjukkan bahawa Lokman faham, kita bagi bintang. Alhamdulillah. Kita bagi bintang. Ini adalah jarak lurus. Ya. Boleh tak kalau kita pakai benang? Jarak boleh ke, lurus. cikgu? Boleh. Boleh tak kita gunakan tadi jangka tolok? Boleh, sebab dua jari tadi. Ya. Kita letak satu dekat balai polis, satu dekat sekolah, boleh. Lepas tu kita ukur pada pembaris. Tapi pada saya dia agak macam benda ada senang. Betul. Benda yang senang, benda yang mudah, kita terus gunakan pembaris. Okey, faham? Faham, cikgu? Itu jarak lurus, tak payah nak bengkok-bengkok. Itu adalah yang pertamalah, bagaimana kita nak mengukur jarak lurus. Kita pergi yang kedua, iaitu mengukur jarak melengkung. Baik. Tandakan lokasi dari mana hendak ke mana. Dari mana hendak ke mana. Gunakan benang. Benang, kita gunakan benang. Ukur dengan pembaris benang yang kita gunakan tersebut. Dan kira jarak sebenar berpandukan skala yang diberikan dalam peta topografi. Agak-agaklah dekat peta ni mana yang jarak tak lurus. Jalan raya lurus. Betul. Nampak ada jambatan-jambatan. Betul, cikgu. Jambatan biasa ada apa? Ada lengkung, cikgu. Lengkung tu adalah sungai. Ya, betul. Okey, bagus. Sungai. Biasa sungai ni dia jarang sangatlah kita jumpa sungai ni yang lurus. lurus. Kecuali telah direnovate. Telah diubah suai. Okey. Jadi kita nak ukur jarak melengkung tu, sungai tu. Saya nak bagi satu titik. Kita mulakan dengan titik yang pertama. Okey. Titik yang pertama tadi apa? Dekat jambatan. Baik. Okey, ke titik yang kedua. Ada dua titik lah. Okey. Kita dah pergi kepada yang pertama, tandakan lokasi. Okey. Lokasi dia. Okey. Yang kedua, gunakan benang. Okey, sebab dia melengkung, cikgu. Dia melengkung. Dekat rumah ada benang kan. Ada, cikgu. Tapi saya nak tunjuk benang ajaib. Wah, cikgu ada? Ada benang ajaib. Benang Kenapa besar. cikgu lagi besar dari saya? Ni murid-murid di rumah kena faham. Saya gunakan benang yang besar ni sebab nak tunjuk pada murid-murid agar lebih faham. Kalau saya gunakan benang yang kecil, murid-murid tak nampak. Dia saya gunakan. Perkara pertama, mungkin orang boleh pegang benang. Baik, kita cikgu. simpulkan pada awal benang tu. Simpul. Okey. Simpulkan, simpul. Ada tanda simpulan di mula-mulalah benang tu. Sebab apa nak simpul? Ini tanda bermulanya ukuran kita. Okey. Bermulanya ukuran kita dah simpul, kita teruslah letakkan benang dekat mula-mula permulaan tadi. Okey. Kita letaklah ikut lengkuk ataupun lengkung sungai tadi. Kalau pakai pembaris boleh tak, Man? Tak boleh, cikgu, Tak boleh sebab dia bukan pembaris lurus. dia lurus. Betul. Kalau tali ataupun benang dia boleh bengkok-bengkokkan. Okey, dapat kat sini kita tandalah ataupun mungkin masa letak kat tanda berakhir tadi kita tandakan dengan marker pen. Okey, contoh tadi kan berakhir dekat sini, saya tandakan dengan marker pen. Ataupun tandakan dengan pen. Kalau yang
Ini tandakan dengan pen. Sebab apa? Tadi simple tanda bermula. Titik merah tanda berakhir. Betul. Lepas tu kita ukurlah pada pembaris. Kalau boleh cikgu tunjukkan sekali lagi. Sekali boleh, lagi. cikgu? Okey, sekali lagi. Untuk Saya murid kita lebih nampak dan jelas. Okay, kita letakkan simpulan di Okey. tanda permulaan kita. Lepas tu kita letakkan ikutlah lengkuk sungai ataupun Baik. kawasan yang tak lurus kita ukur ni. Okey, ni contoh kita bagi contoh ni adalah sungai. Okey, berakhir dekat sini. Berakhir dekat Okey. sini kita tandakan dengan titik ataupun dengan pen. Maksudnya kita dah berakhir di situ. Nanti senang kita nak ukur. Betul. Okay, kita letak pada baris permulaan. Okey, dan berakhir dekat sini kita dapat 41 cm. 41 cm. Okey, kita dapat 41 cm. Okey, yang kedua tadi sungai 41 cm. Kita gunakan skala yang sama juga, satu nisbah 100,000. Kita akan dapat darab dengan 1 dapat 41 kilometer. Okey. Tu panjang sungai. Betul. Itu jarak yang tak lurus. Okey, yang tak lurus lah. Dia panggil jarak melengkung. Okey. Kita recall balik, tandakan lokasi. Betul. Kita gunakan benang, ukur pada pembaris, kira jarak sebenar berpandukan skala. Boleh faham ke? Boleh, cikgu. Jadi kalau kita nak ukur yang lurus, kita gunakan pembaris. Baris. Yang kedua, kalau nak ukur yang melengkung, menggunakan benang. Dan lagi elok kalau benang tu warna putih. Supaya lebih nampak, cikgu. Boleh tak alat lain yang kita gunakan? Ada ke, cikgu? Ada kertas. Oh, kertas boleh juga? Boleh juga. Tapi saya tak tunjuklah kertas kat sini. Ya. Okey, mungkin murid-murid boleh teroka. Baik. Cari, okey, sebab kenapa saya tak gunakan kertas? Dia agak sukar sikit kan. Kita cari yang murid-murid di rumah mudah faham. Betul. Kalau kita faham ni, kita dapat aplikasikannya dalam kehidupan kita. Okey, cikgu. Jadi Okey. cikgu, saya pun dah faham. Ada soalan yang cikgu nak tanyakan kepada saya? Okey, soalan dia, okey, apakah alat selain daripada pembaris? Kalau Okey. kita tak ada pembaris, Okey. kita nak guna apa? Kita boleh menggunakan benang. Benang, Okey. Okey. Ataupun jangka tolok. tolok, okey. Dan kertas. Okey. Dan kita boleh, saya bagi kongsi tambahan lah. Ya. Okey, untuk ilmu kita Betul. menuntut ilmu untuk Lokman dengan murid-murid di rumah, kita gunakan ibu jari kita. Betul. Satu Yang ada dengan kita. Ada dengan kita. Ya. Satu ibu jari ni biasanya sama dengan 1 inci. Kebanyakannya hampir sama lah. Betul. Mungkin berbeza sedikit. 1 inci hampir dalam 2.5 cm macam tu. Okey, baik. Kita boleh agak-agak lah. Tidaklah ukuran tepat, kita boleh agak-agak. Okey, jadi itulah alatan yang boleh kita gunakan untuk mengukur jarak. Dan sekarang, cikgu, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas. Didik TV KPM. Bersama dengan saya, Lokman Hakim, juga Cikgu Muhammad Khairul Fitri Ahmad dan juru bahasa isyarat kita, Cikgu Nurul Adina Rashid. Dan segmen kali ini kita nak belajar tentang bagaimana mengukur keluasan dalam peta topografi. Okey, Cikgu Fitri, silakan. Okey, terima kasih Lokman. Tadi kita dah faham, makin lama makin faham. Dan kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu bagaimana kita nak ukur keluasan. Luas dalam satu-satu kawasan dalam peta topografi. Yeah. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Peta topografi dapat menggambarkan kawasan sekata dan tidak sekata. Maksud sekata ni maksudnya luas dia mudah diukur. Tidak sekata ni kita agak macam confuse sikit. Yang mana satu? Yang ni luas dia besar ke, kecil ke, itu dipanggil tidak sekata. Betul. Okey. Kawasan sekata mempunyai sisi yang sama panjang seperti kawasan perumahan terancang. Taman perumahan kan sama ada susunan. Betul. Dia. Macam mudah kita nak ukur keluasan. Tapi kalau yang tak terancang, contoh kawasan tidak sama panjang, getah, padi, paya, hutan, kawasan tasik, dia berlengkuk-lengkuk kan.
okey, kita susah nak ukur, tapi itu dipanggil kawasan tidak sekata. Sekata mudah diukur, mudah ditentukan. Okey, kalau tidak sekata kita agak keliru sikit. Tapi ada cara yang sesuai yang boleh kita gunakan untuk mengukur keluasan dalam peta topografi. Okey. Kaedah segi 4 grade boleh digunakan untuk mengira keluasan kawasan sekata dan tidak sekata. Seperti yang ada di hadapan Lokman sekarang adalah peta topografi, dia ada petak-petak. Ya, betul. Garisan tegak, garisan melintang itu. Itu dipanggil petak grid. Saya yakin murid-murid di rumah pun biasa jumpa, okey, yang dinamakan dengan petak grid. Ini digunakan untuk mengira keluasan. Okey, saya teruskan lagi. Teknik mengukur keluasan dalam peta topografi, kita tengok dia ada beberapa langkah dekat situ. Kita akan cuba untuk fahami satu persatu. Sekiranya tak faham, angkat tangan. Angkat tangan cikgu. Saya tak faham, minta ulang. Macam Lokman biasa buat kan. Cikgu tak faham, boleh tak cikgu ulang? Saya tak berapa nak faham. Okay, tidak salah murid-murid di rumah. Okay, sekiranya tidak faham, boleh minta guru untuk mengulangi apa yang diajar supaya kita lebih faham. Okay, yang pertama adalah kira keluasan 1/4 grid. Kena ingat langkah ni. Main catat ya. Kira keluasan 1/4 grid. Macam mana nak kira luas? Kita akan tunjuk sebentar lagi. Yang kedua, tandakan. Ingat tandakan 1/4 grid penuh. 1/4 grid penuh. Apa maksud satu? Satu tu kan lengkap. 3/4 pada segi 4 yang 3/4 penuh. Dia tak penuh lah. Ada satu ruang kosong. 3/4. 1/2 pada segi 4 grid separuh penuh dan 1/4 pada segi 4 grid 1/4 penuh. So dah ada 5 perkara, 4 perkara. Maafkan saya, 4 perkara, 1 penuh, 1 3/4, 1 1/2, satu lagi adalah 1/4. Jadi kena ingatlah. 1 3/4 setengah 1/4. Dan langkah ketiga, kira bilangan segi 4 grid penuh, 3/4 penuh, separuh penuh dan 1/4 penuh untuk memastikan keluasan keseluruhan kawasan yang kita hendak ukur dikira sepenuhnya. Agak macam-macam, nampak macam confuse lagi tu. Macam mana kita nak kan? Murid-murid di rumah kalau confuse ataupun keliru lagi, kalau keliru lagi tak apa. Saya faham, cikgu faham. Kita pergi satu persatu dengan berhati-hati supaya semua orang dapat faham dan dapat aplikasikannya nanti. Okey, kita pergi kepada contoh di sini. Saya ada berikan contoh. Dia ada agak, saya maklum bukan, dia tidak susah, tapi dia perlukan pemerhatian yang lebih fokus. Lebih mendalam supaya kita sama-sama faham. Sebagai contoh dekat sini, kita nak kira keluasan ladang keris jati. Okey. Seperti yang dekat sini ladang keris jati ni, yang saya contoh berwarna merah tu, saya gariskan yang berwarna merah tu. Okey, itu adalah kawasan yang kita nak tanda. Perkara pertama, kita kena ukur dulu ataupun tentukan dulu kawasan yang hendak kita kira keluasannya. So kita ni terbang kat situ kan. Bukanlah suruh terbang macam ni, macam contohnya saya tandakan dulu. Okey, ladang keris jati ni supaya saya tahu lokasi ataupun tempat yang saya akan ukur. Okay, faham ya? Faham? Okey, faham. Kita pergi kepada yang pertama tadi. Apa langkah pertama tadi? Langkah pertama ialah kita perlu kira keluasan 1/4. Segi 4. Okey, satu segi. Kita ambil 1/4. Terbang lagi warna biru tu satu. Okey, macam mana formula untuk mengira keluasan? Okey, panjang, darat, lebar. Okey, panjang dia, darat, lebar. Macam mana kita nak tahu panjang ni berapa cm? Lebar di berapa cm, kita ukur pakai pembaris. Katalah saya dah ukur pakai pembaris. Okey, ni adalah 2 cm dia punya lebar dia, panjang dengan lebar 2 cm 2 cm. Okey, kita gunakan skala 1/50,000. Bermaksud 1 cm bersamaan 0.5 km. Okey, kalau dapat 2 cm dapat 1 km. So, nak cari ataupun bagaimana nak tentukan keluasan satu petak, kita darablah. Panjang darab, lebar 2 cm ni bersamaan dengan 1 km. 1 darab dengan
Satu darab dengan satu dapat Satu. satu. So, keluasan bagi satu petak ni adalah 1 kilometer persegi. Ya. Kita dah selesaikan yang pertama kan. Saya terlupa bagi bintang tadi, jawab Okey. tepat. Bagi Berapa, bintang cikgu? langkah pertama tadi terus dapat jawab. Dengan pantas je Lokman Ya. jawab. 1 bintang tu Lokman. Terima kasih, cikgu. Okey. Kita dapat dah tentukan satu petak. Seterusnya kita nak tentukan mana yang petak penuh, Betul. mana yang petak 3/4, mana yang 1/2 dan mana 1/4. Agak-agak yang warna yang saya tanda warna biru tadi, yang terbang tadi kan, penuh ke 1/4 ke 1/2 ke Penuh, cikgu. Penuh dengan nilai yang nombor 1. Betul. Okey, penuh. Okey, ini penuh. Kita terus kira mana lagi yang penuh. Seterusnya yang Satu. ini pun penuh dengan nombor 1. Maksudnya Ya. penuh. Yang seterusnya ada lagi penuh, ada lagi. Cikgu. Okey, ada lagi. Okey, tambah lagi 1. Petak penuh. Ada lagi? Ada lagi. Okey, yang di atas itu, atas perkataan ladang keris jati, penuh. Di sebelahnya juga penuh. Ada lagi? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey, ingat Lokman ingat ada berapa? Ada 4. 1 2 3 4, ada 5. Okey, petak yang penuh. Okey. Seterusnya kita pergi pada 3/4. Baik. Okey. Adakah ada 3/4? Okey, ni adalah 3/4. Okey. Sebab 1/4 lagi tidak diwakili oleh ladang keris jati. Yang atas Okey, pun 3/4. Atas pun 3/4. Okey, bagus Lokman, cepat, Okey. pantas. Okey, adik-adik rumah boleh juga cuba Yang teka-teka. sebelah 3/4. Sebelahnya pun 3/4. Sebelah satu tu 3/4 juga. Sebelah yang satu yang atas tu 3/4. Okey. Atas dia 3/4 juga. Okey. Ada lagi 3/4? Tak ada, cikgu. Tak ada. Bagus. Okey. Seterusnya Yang ni 1/2 tak silap saya. 1/2. Okey, betul. Okey. Ingat nanti takut terlupa nak bagi bintang. Jawab. Ya. Tanda faham. Okey. 1/2. Dan yang terakhir pun saya rasa 1/2 juga. 1/2. Okey, kita selesai 1/2. Ada tak lagi? Ramai rasa yang lain. Saya rasa 1/4 berada Okey. di hujung, cikgu. Ujung, Atas, okey. dan Atas, bawah. satu lagi. Ada satu lagi kat Dan bawah. satu lagi dia, betul. Betul. Ada berapa 1/4 tu? 3, cikgu. Ada 3. Okey, mungkin buat catatan. Okey. Kita pergi pada yang seterusnya, bagaimana kita nak kira tadi. Kita dah tahu dah 1 yang penuh macam mana, yang separuh macam mana, 3/4 macam mana, 1/4 macam mana. Ini adalah contoh. Saya dah bagi contoh ni. Mungkin contoh yang saya beri ni ada betul ataupun ada yang salah. Tapi kita nak tengok sama-sama lah. Nanti kita kaji sama-sama. Okey. Itu tadi kita dah kira kan. Penuh. Betul tak dengan catatan yang Lokman buat? Betul, ada 5, betul. cikgu. Ada 5 penuh. Ada keluasan setiap satu petak grid tadi. Kita dah kira dapat 1 kilometer persegi. Betul. Bilangan dia adalah 5 untuk yang penuh. 5 darab dengan 1 dapat 5. Ya. Sebab 1 ni adalah mewakili petak yang penuh. Betul. Okey. 3/4. Ada berapa? Ada 5. Betul tak? ada Sama tak dengan 5. catatan? Sama. Betul. Okey, sama juga 5 darab 0.75. Kenapa 0.75? Sebab 3/4 darab dengan 1 dapat 0.75. Darab dengan 5 dapat 3.75. Adakah betul sama dengan catatan yang Lokman buat? Okey. Sama, cikgu. Separuh ada 2. Sama. Betul. Okey, 2 darab 0.5 sebab separuh daripada 1 adalah 0.5. Okey, dapat 1. Yang terakhir 1/4 itu Ada 3. 3, betul. 1/4 adalah sama dengan 0.25 darab dengan 3 dapat 0.75. Okey. Kira jumlah dia adalah 10.5 kilometer persegi. Ini sekiranya diukur dalam unit kilometer persegi. Okey, kalau ada 2 kan? Ada 2 km, ada tanda 2 dekat atas itu, bermaksud itu adalah kilometer persegi untuk Baik. luas. Kalau tak ada 2, bermaksud itu adalah jarak. Okey. Okey. Dah kat sini saya cuba timbulkan persoalan. Kita cuba tukar kilometer persegi kepada hektar. 10.5 darab dengan 100 hektar dapat 1050 hektar. Okey. Saya nak beritahu murid-murid di rumah dengan Lokman, saya tahukah anda semua bahawa 1 kilometer persegi bersamaan dengan 100 hektar. Oh, besar, luas. Besar. Banyak harta tu. Betul, Ada 100 kaya, cikgu. hektar. Boleh buat macam-macam. Tapi yang penting jagalah alam sekitar kita. Betul. Supaya
kita dapat gunakan dalam kehidupan kita pada hari ini dan pada masa akan datang. Inilah cara dia untuk kita mengira keluasan sesuatu kawasan dalam peta topografi. Tadilah Lokman banyak jawab, banyak memberi respon. Saya ni dengan sejuk hatinya nak bagi Lokman 3 lagi bintang penilaian. Terima untuk kasih, Cikgu. kita sama-sama tadi buat kira luas. Okey, kawasan kampung apa tadi? Kan, kampung tadi. Okey. Okey, Cikgu. Bagaimana Cikgu menilai prestasi saya hari ini, Cikgu? Keseluruhannya sangat baik. Kita tengok, cuba Lokman tunjukkan kalau boleh saya tunjukkan bintang terkumpul. Bintang yang telah saya kumpulkan. Ada berapa di situ? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Cikgu. 11. Macam pemain bola pula. 11 bintang. Okey, tahniah Lokman. Okey, terima kasih, anda memang Cikgu. bagus. Begitu juga dengan murid-murid di rumah. Pasti juga anda mempunyai pencapaian yang sama dengan Lokman. Baik, Cikgu. Di manakah murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan? Okey, latihan pengukuhan, nak bagi faham, nak bagi lebih jelas, kita boleh dapat di portal Delima. Okey, baik. Dan yang terakhir, rumusan ringkas untuk rumusan pembelajaran hari ini kita faham bahawa adanya skala dalam peta topografi yang membezakan ataupun membandingkan peta topografi dengan permukaan bumi sebenar. Kita juga faham bagaimana kita nak mengukur jarak lurus dengan jarak melengkung, dan kita juga dapat memahami dengan jelas bagaimana kita nak mengira keluasan sesuatu kawasan dalam peta topografi. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Muhammad Khairul Fitri Ahmad dari SMK Sulaiman Bentong Pahang, dan juga kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Nurul Adina Rashid dari SK Pendidikan Khas Seremban Negeri Sembilan, dan juga kepada semua murid yang sudi menonton. Saya Lokman Hakim mengundur diri. Ada rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.